Jika anda berhajat untuk menjadi seorang YouTuber dan mencari bagaimana cara untuk menggunakan peralatan-peralatan asas untuk menghasilkan video-video YouTube, video ini adalah untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila tekan butang subscribe yang berada di bawah bersama dengan butang loceng ting ting untuk mendapatkan video-video terkini daripada saya bagi membantu anda membina potensi diri yang hebat. Jika video ini memberi manfaat kepada anda dan juga mungkin memberi manfaat kepada orang yang berada di luar sana, sila tekan butang like dan juga butang share untuk mereka mendapat manfaat yang sama seperti mana yang anda dapat sekarang. Segala apa yang dibincangkan dalam video ini, linknya berada di dalam ruang description yang berada di bawah. Mungkin anda hendak melihat peralatan-peralatan asas tersebut dengan lebih detail. Mungkin juga anda hendak mencari peralatan tersebut. Saya sudah bantu anda untuk mencari barang-barang yang bersesuaian mengikut harga yang berpatutan dan juga seller yang dipercayai. Jadi, jom kita teruskan. Peralatan asas yang kedua, yang saya namakan sebagai tripod. Terdapat pelbagai jenis tripod, tapi yang paling penting adalah tripod tersebut mampu untuk menampung kamera kita ataupun smartphone kita. Joby GorillaPod pun juga adalah tripod. Tripod terdapat dalam pelbagai bentuk. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang biasa-biasa dan juga ada yang sedang-sedang. Mengikut bajet anda, ikutlah tripod apa yang anda hendak gunakan, asalkan tripod tersebut dapat menampung DSLR, mirrorless ataupun compact camera ataupun dapat menampung smartphone kita sendiri. Ini adalah tripod yang saya gunakan untuk merakam video-video YouTube saya. Ia menggunakan ball head yang membolehkan kita meletakkan kamera dalam posisi yang sangat stabil. Desain ball head ini mampu untuk di-adjust posisi kamera secara bebas sehingga 90 darjah. Locking sistem ball head juga sangat memudahkan untuk kita tetapkan sudut tuju lens kepada kita semasa bercakap. Sebagai panduan, tetapkan lens kita berada tepat kepada mata kita. Dalam proses kita menyampaikan video YouTube, eye contact kita kepada peserta ataupun penonton YouTube kita juga sangat-sangat penting. Oleh kerana itu, mata kita harus tuju kepada lens tersebut, bukan ke tempat lain. Seperti ini dan juga ini. Kan? Dah tak ada kontak. Tripod yang kita gunakan juga mesti stabil. Ini amat penting untuk memastikan kualiti video kita dengan lebih jelas. Ada satu lagi tripod yang agak fleksibel, dinamakan sebagai Joby GorillaPod. Joby GorillaPod juga adalah salah satu daripada tripod yang amat fleksibel untuk digunakan untuk membuat video YouTube. Ia boleh disangkut dan juga diletakkan di mana-mana sahaja. Joby GorillaPod juga mempunyai ball head yang anda boleh gunakan secara fleksibel sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah pusingan. Ini juga adalah salah satu daripada tripod yang saya rekomen untuk YouTubers pemula. Jika anda hendak mengetahui detail tentang tripod yang saya sebutkan, sila pergi kepada link yang berada di bawah untuk detail yang anda mahukan. Peralatan asas yang ketiga adalah mikrofon. Dalam banyak-banyak peralatan asas yang kita perlukan selain daripada kamera, yang paling penting adalah mikrofon. Mikrofon dapat membantu kita untuk melontarkan suara kita dengan lebih jelas supaya penonton YouTube kita dapat mendengar sesuatu itu dengan lebih jelas. Seperti mana yang anda mendengar daripada apa yang saya sampaikan sekarang, ia adalah daripada mikrofon eksternal yang saya sambungkan kepada Fujifilm X-T2 saya. Kualiti mikrofon yang berada pada kamera amat berbeza apabila kita sambungkan dengan eksternal mikrofon. Oleh kerana itu, saya mencari jalan untuk menggunakan external mikrofon supaya suara yang saya lontarkan lebih jelas. Untuk mikrofon, saya mempunyai dua jenis mikrofon yang saya gunakan. Mikrofon yang pertama adalah clip mic, iaitu Boya BY-M1. Ini adalah clip mic. Saya secara peribadi, saya suka clip mic. Kualiti suara sangat jelas sebab ia berada sangat dekat dengan mulut kita. Tapi kan, apabila ia berada di dalam video, tak berapa cantik lah sebab dia melekat kat baju. Orang nampak.
Jadi, oleh kerana mikrofon tersebut berada pada baju dan saya nampak tak cantik di dalam video, saya membeli satu lagi mikrofon, iaitu cardiac mikrofon yang dinamakan sebagai Boya BY-MM1. Mikrofon tersebut berada dekat dengan saya. Mungkin anda tak nampak, sebenarnya ia berada sangat dekat, berada di atas sini. Itulah dia mikrofon saya. Dan oleh kerana mikrofon itu berada sangat dekat, ia seolah-olah sama seperti mikrofon clip mic juga. Apakah dia mikrofon yang anda gunakan sekarang? Sila tuliskan di dalam ruang komen yang berada di bawah untuk kita kongsikan bersama. Peralatan asas yang keempat adalah lighting ataupun yang dinamakan sebagai pencahayaan. Seperti mana yang saya sampaikan sebelum ini, mikrofon adalah salah satu daripada peralatan yang sangat penting berbanding dengan segala-galanya untuk memastikan bahawa suara kita jelas apabila kita lontarkan. Manakala lighting juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan muka kita dan juga badan kita jelas untuk ditunjukkan di dalam video YouTube. Menyebut tentang lighting, ia adalah berkenaan dengan cahaya ataupun dalam asas fotografi dinamakan sebagai exposure. Di dalam lighting terdapat 3 keadaan cahaya yang dinamakan sebagai pertama sekali neutral, iaitu cahaya yang mencukupi bagi satu-satu subjek. Ada yang dinamakan sebagai underexposed. Underexposed bermaksud cahaya yang tidak cukup menjadikan subjek gelap. Ada juga yang dinamakan sebagai overexposed, iaitu subjek tersangat terang. Yang kita hendak cari di dalam video YouTube adalah neutral, supaya cahaya yang ada itu cukup untuk mencerahkan ataupun menjelaskan subjek yang berada di dalam video itu, iaitu diri anda sendiri. Lighting yang bersesuaian adalah lighting yang dapat menjadikan diri kita jelas apabila kita berada di dalam video YouTube. Bila kita menyebut tentang lighting ataupun cahaya, terdapat pelbagai cara bagaimana untuk kita memastikan diri kita jelas ataupun terang. Sama ada, yang pertama kita menggunakan natural lighting, iaitu datangnya daripada tingkap rumah kita. Jika kita menggunakan natural lighting, kita perlu menunggu pada waktu yang bersesuaian untuk mendapatkan cahaya yang terang daripada luar untuk masuk ke dalam tempat lokasi video YouTube kita. Ataupun, jika anda tidak mahu menunggu natural lighting, nak tunggu waktu cahaya masuk ke dalam bilik kita tak tahu bila, kita tunggu rupa-rupanya hujan dan ia semakin gelap. Jadi, alternatif yang ada adalah kita menggunakan artificial lighting ataupun lighting itu datang daripada sistem equipment yang kita buat sekarang. Artificial lighting iaitu datang daripada lampu yang digunakan sama ada daripada arus elektrik ataupun bateri. Lampu yang saya gunakan seperti mana dalam video YouTube ini, ia berada di dalam satu set. Inilah dia satu set, dan dalam satu set ini mempunyai 4 biji lampu dan mempunyai butang switch on dan juga off yang ada kontrol bagi setiap 2 lampu tersebut. Jika anda perlukan lampu tersebut untuk di-on kesemuanya, anda boleh tekan switch yang pertama dan juga switch yang kedua. Kedua-dua butang itu akan menjadikan keempat-empat biji lampu tersebut menyala. Jika anda mahukan suasana yang sedikit dramatik, anda boleh tutup satu switch, iaitu 2 lampu akan tertutup, hanya ada 2 lampu sahaja. Tambahan pula, set ini didatangkan dengan light softbox dan juga diffuser. Tujuan diffuser ini untuk menjadikan cahaya yang sampai ke muka kita agak balance, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Ia menggunakan kuasa elektrik, jadi ia hanya sesuai untuk indoor. Saya menggunakan 2 set lampu ini, iaitu menggunakan sebanyak 4 biji lampu untuk memastikan bahawa pencahayaan yang ada di dalam video cukup jelas bagi penonton YouTube. Jika lighting tersebut masih lagi tidak dapat untuk menerangi beberapa bahagian dan mungkin ada juga bahagian-bahagian yang tertutup dan juga mungkin ada bahagian yang gelap, jadi apa yang boleh anda lakukan? Anda boleh tambah lighting-lighting kecil seperti mana yang ini, iaitu Godox LED 64. Ini adalah lighting yang cukup kecil untuk anda fill ataupun penuhi ruang-ruang cahaya yang gelap dan sudut-sudut yang tidak terang. Ini adalah lighting yang saya gunakan di dalam video ini dan juga video-video yang lepas. Mungkin anda juga menggunakan lighting-lighting yang bersesuaian. Jadi jangan risau, sekiranya tidak ada lighting ini, anda boleh menggunakan natural light yang sangat-sangat cantik. Peralatan asas yang kelima adalah editing software.
Editing software anda boleh gunakan sama ada dengan laptop ataupun dengan smartphone. Selepas rakaman audio dan juga video ataupun visual yang telah kita lakukan, kedua-duanya perlu digabungkan untuk dimasukkan di dalam editing software. Seperti mana saya katakan, anda boleh gunakan laptop ataupun smartphone. Tidak kira apa sahaja editing platform yang anda gunakan, anda tetap boleh melaksanakan editing yang bersesuaian. Namun apabila kita menggunakan laptop, flexibility itu akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Saya menggunakan editing software Final Cut Pro 10.4. Ada yang menggunakan Adobe Premiere. Apa sahaja editing software yang kita gunakan tidak penting, yang paling penting adalah siapa yang menggunakannya. Jika kita pandai edit, maka hasilnya juga akan cantik. Kebiasaannya, editing memakan masa yang agak panjang untuk kita edit. Tambahan kita ni adalah YouTube pemula, YouTube yang baru, banyak salah dan juga silapnya. Jadi editing memakan masa yang agak panjang. Jika anda telah menghasilkan video yang banyak, saya sangat-sangat pasti bahawa anda akan dapat melakukan editing dalam jangka masa yang makin pendek. Semasa editing proses, apa yang kita akan lakukan adalah trimming. Ada beberapa frame di dalam satu video kita yang tidak diperlukan. Frame tersebut perlu dipotong dan juga dibuang. Tinggalkan apa yang cukup untuk kita sempurnakan video kita. Ada juga yang kita nak masukkan video lain. Seperti mana dalam video ini, anda nampak beberapa video-video lain yang saya masukkan. Itu dinamakan sebagai B-roll. Sekarang ini dinamakan sebagai A-roll. Untuk anda tahu lebih lanjut, anda boleh buat research dan juga kajian tentang bagaimana cara untuk membuat A-roll dengan juga B-roll. Kita juga perlukan muzik untuk menghidupkan lagi suasana dan juga video itu. Pastikan muzik dan juga video yang anda pilih adalah video yang bukan copyrighted. Jika copyrighted, anda perlu memastikan syarat-syarat dan juga terma-terma yang diberikan untuk menggunakan audio dan juga muzik tersebut dipenuhi. Selepas kita edit, kita trim, kita masukkan video, kita kemaskan video kita. Proses yang seterusnya adalah untuk kita upload file video kita ke YouTube. Oleh kerana itu, internet bandwidth kita sangat penting. Internet merupakan keperluan yang sangat asas untuk kita upload video kita daripada apa yang berada dalam laptop ataupun handphone kita ke YouTube di sana. Jadi pastikan internet speed kita cukup laju untuk kita upload dengan cepat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Peralatan opsional yang anda boleh sediakan untuk memastikan bahawa video YouTube anda terjaga dengan baik. Yang pertama, anda perlukan sebuah hard disk eksternal yang reliable. Bagi saya recommend external hard disk sebanyak 4TB. 4TB ini adalah satu saiz yang mencukupi untuk anda masukkan ataupun backup segala video yang telah anda hasilkan sepanjang YouTube career anda. Kerana satu video YouTube pun telah memakan space lebih kurang 1GB ke 2GB. Jadi bayangkan kalau anda ada 10 video YouTube, berapa banyak space yang anda perlukan dalam laptop anda. Anda perlu backup kerana ini adalah hasil kerja anda untuk menghasilkan satu video yang begitu berkualiti dan jangan sia-siakan. Dengan kelima-lima peralatan asas yang saya telah kongsikan dengan anda, itu dapat membantu anda untuk menghasilkan sebuah video YouTube untuk anda gunakan dan juga upload kepada YouTube. Ada banyak lagi peralatan-peralatan yang lain, tapi bagi saya ini adalah peralatan asas ataupun basic yang anda perlukan untuk menghasilkan satu video YouTube. Jadi, apa tunggu lagi? Selepas daripada habis sahaja video ini, anda boleh bersedia untuk membuat satu video YouTube dan memulakan perjalanan anda sebagai seorang YouTuber pemula dan berkongsi segala-gala apa yang anda hendak kongsikan, terutamanya ilmu yang bermanfaat. Perkongsian anda, sila share satu peralatan asas yang telah anda gunakan untuk menghasilkan satu YouTube video anda. Sila tuliskan di dalam ruang komen yang berada di bawah agar kita dapat sama-sama mendapat manfaat tentang apa yang anda kongsikan bersama. Sila klik butang subscribe yang berada di bawah untuk anda mendapatkan video-video terkini daripada saya dan juga klik butang loceng iaitu ting-ting untuk anda mendapat video-video terkini dan ia memberi notifikasi kepada anda tentang video-video yang saya hasilkan agar dapat membantu anda membina potensi yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Alhamdulillah, saya telah menghasilkan beberapa video-video YouTube yang berada di kiri dan juga kanan saya sekarang. Ini adalah video-video yang saya telah hasilkan
bermula daripada peralatan asas yang saya kongsikan dengan anda. Jika anda merasakan bahawa video ini dapat memberi manfaat kepada diri anda dan juga mungkin orang lain yang berada di luar, kawan-kawan dan juga saudara mara, bolehlah anda tekan butang like dan juga butang share agar mereka juga mendapat ilmu seperti mana yang saya kongsikan sekarang. Nantikan video seterusnya yang akan saya hasilkan untuk anda sebagai subscriber saya pada masa yang akan datang. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya, Ahmad Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.